Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah Tuhan yang memfardukan ke atas engkau, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk melaksanakan Al-Quran, supaya engkau benar-benar dikembalikan oleh Allah ke negeri asal kelahiran engkau, yakni Mekah Al-Mukarramah. Katakanlah, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhanku Maha mengetahui siapa yang telah datang dengan kebenaran petunjuk dan siapakah orang yang di dalam kesesatan yang sangat nyata. Shadaqallahu maulana al-azim. Para hadirin sekian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala limpah dan kurnianya, kita pada pagi ini boleh celak mata, boleh bangun semula, menghirup udara dan menunaikan perintah Allah, iaitu sembahyang fardu subuh atau sembahyang fajar secara berjemaah. Ayat yang membaca tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana berhijrah, ketika mana hijrah daripada Mekah pergi ke Yathrib, di dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Mekah, dan Nabi melihat hujung-hujung dah, sayup-sayup dah Mekah, nampak bayang-bayang Mekah hampir-hampir nak hilang dah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ke Mekah, ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrijuni minki ma sakantu ghairaki. Tidak adalah, hai Mekah, negeri yang paling indah dan yang terbaik daripada negeri, dan yang paling wa ahabbaki ilayya, dan paling aku cintai, negeri yang paling aku cintai bagi diri aku. Kalau tidak kerana kaumku, bangsaku yang buat jahat pada aku, ma sakantu ghairaki, nescaya tidak aku akan mendiami, tidak aku akan tinggal di tempat negeri selain daripada mu, hai Mekah Al-Mukarramah. Ini satu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan jiwa nasionalisme, jiwa kebangsaan, jiwa cintakan kepada watan, cintakan kepada tanah air yang begitu sekali mendalam dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan orang yang berjasa pada negeri belum daripada Nabi itu sendiri jadi Nabi. Bahkan diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ikut berperang untuk mempertahankan Mekah Al-Mukarramah ketika mana umur masih 20-an, dan pernah menyelesaikan isu yang orang panggil sangat menggentirkan, ketika mana berebut kabilah-kabilah Arab untuk meletakkan Hajar Aswad. Maka Nabilah yang menyelesaikan, berjasa kepada bangsa. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan ke Madinah Al-Munawwarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di satu tempat yang bernama Jifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di satu tempat yang bernama Jifah. Sampai di tempat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Maka turun fanazala Jibril alaihi salam, maka turun Jibril alaihi salam tanya, raya, kata ke Nabi, atabki ya Muhammad, apa engkau menangis wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Naam ya Jibril. Betul hai Jibril, aku menangis. Atashtaqu ila baladika ya Muhammad, adakah kerana engkau rindu kepada negeri engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Naam ya Jibril, ya aku rindu kepada Mekah. Dak dan siapa Madinah tu rindu dah ke Mekah. Kita kalau boleh tak mau balik Malaysia. Itu setengah-setengah orang kita ni duk puji negeri orang lain. Nabi tu tak ada siapa ke Madinah,
sudah pun menangis rindu kepada Mekah Al-Mukarramah. Kemudiannya Jibril kata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rabbaka yaqulu, sesungguhnya Allah Ta'ala Tuhan engkau berfirman. Aku ni turun ni nak kirim firman Tuhan. Apa Tuhan kata? Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana, ai innallaha alladzi, sesungguhnya Allah lah Tuhan yang farada, telah memperwajibkan, alaika, ke atas diri engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Qur'ana, akan Quran, yakni melaksanakan Al-Quran, la radduka ila ma'adin, supaya engkau itu benar-benar kembali ke Mekah Al-Mukarramah. Ma'ad ay Bakkah ay Makkah Al-Mukarramah. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Senyum dah, tak menangis dah. Wa radiya anhu, dah Rasulullah lapar dada Rasulullah. Maka ayat yang amba baca tadi di dalam kitab Ruhul Bayan fi tafsiril Quran, karangan Al-Imam Al-Syekh Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Hanafi Al-Khalwati, tariqah Khalwati, di dalam tafsir mentafsirkan ayat tadi, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Kata Imam Ismail Haqqi bin Mustafa Al-Hanafi Al-Khalwati, wa fi tafsiril ayati isyaratun, di dalam mentafsirkan ayat tersebut itu ada isyarah. Isyarah ni artinya i'lamun bi khafiyin, Allah Ta'ala beritahu kepada kita dengan secara halus. Apa yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita dengan secara halus? Ila anna hubbal watani minal imani. Allah Ta'ala nak bagi tahu daripada ayat tadi itu secara halus kepada kita bahawasanya hubbul watani, cintakan tanah air ataupun kebangsaan, senang buah itu, atau nasionalisme, minal iman, bahagian daripada keimanan. Wa kana alaihi salatu wassalam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu kathiran, banyak berkata-kata, banyak bersabda, al-watan, al-watan, tanah air, tanah air. Ini dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan nasionalisme, kebangsaan, cintakan tanah air itu bahagian daripada ajaran agama Islam. Gitu juga kalau kita buka dalam Fathul Bari, syarah bagi Sahih Al-Bukhari, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, di dalam mensyarahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin fa nazara ila judranil Madinah awda'a rahilatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tiba daripada bermusafir ke mana-mana, pulang ke Madinah, maka sebelum sampai ke Madinah tu Nabi akan slowkan dulu kenderaan dia. Fa nazara ila judranil Madinah, maka Nabi akan menilik kepada tembok dinding kota Madinah. Tilik ni bukan tilik tengok bodoh gitu, tidaklah. Tilik orang panggil tengok dengan penuh ada perasaan. Panggil macam beginilah kita orang Kelantan nak balik ke kampung, jaga-jaga sekali tengok sekolah rendah kita dulu ni, tengok rumah-rumah kita duduk membesar dulu. You tengok tu lain macam tu, tengok dengan emosi. Tengok tu lain, berasa teringat memang tu. Fa nazara ila judranil Madinah, tengok lagu tu, bukan tengok bodoh gitu dah. Ni pun tengok lampu isyarat semua gitu dah. Tengok tu dengan penuh perasaan. Faharrakaha, maka Nabi kalau dia duduk di atas kenderaan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam harrakaha, mempergerakkan dabbah, kenderaan Nabi itu min hubbiha, dari kerana cintakan Madinah Al-Munawwarah. Itu hadis Nabi rawahul Bukhari
diriwayat dalam kitab Sahihil Bukhari. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa fil hadisi dalalatun, di dalam hadis yang diriwayat oleh Bukhari tadi ada beberapa dalil-dalil. Dalil mana? Ayat dulu yang menunjuklah ia dalil ala fadlil madinati, yang menunjuk di atas kelebihan Madinah. Memang Madinah ni tanah lebih. Sebab tu kalau kita ada rezeki pula pergi ke Madinah kan, biarlah tak usah pakarlah menatang gani ni. Kerana debu Madinah tu obat. Obat. Sabit dalam hadisnya Nabi SAW, bila orang mari minta supaya ubatkan sakit mata, setengah riwayat kata buta, seorang sahabat yang buta minta Rasulullah tu sembuhkan orang panggil penyakit buta. Rasulullah ni ambil debu tanah Madinah, Rasulullah baca turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Itu dia panggil jampi serampah. Orang katakan bagih lah itu ni. Jampi dah. Mentera kita dah. Mentera cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turbatu ardina, tanah bumi Madinah kami, biriqati ba'dina, bila bercampur dengan air liur setengah daripada kami, yushfa saqimuna, mudah-mudahan disembuhkan ataupun dapat menyembuh penyakit di kalangan kami biizni rabbina, dengan izin Tuhan dengan izin daripada Tuhan kami. Itu lebih. Maka sebab tu ulama kata kalau kita pergi ke Madinah tu debu bertiup kita ditutup, setengah ulama kata makruh. Makruh. Kalau orang tahu fadilat negeri Madinah, debu bertiup ngangor mulut. Kenapa? Karena debu tu tanah bumi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang keduanya dalil daripada hadis tadi kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa ala masyru'iyyati, dan dalil hadis cerita tentang Nabi bagaimana perangai Nabi bila pulang daripada musafir menuju ke Madinah. Nabi akan berhenti tengok ke tembok dinding Madinah lalu menggerakkan kenderaan dengan laju kerana cinta kepada Madinah. Ini dalil menunjukkan ala masyru'iyyati, di atas pensyariatan, disyariatkan hubbil watani, nasionalisme, kebangsaan, cinta akan negara, wahanini ilaihi, dan rindukan kepada tanah air. Itu dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, laula hubbul watani la kharuba baladus su'i, jikalau tidak ada semangat kebangsaan, jikalau tidak ada semangat nasionalisme, la kharuba baladus su'i, nescaya hancur negara-negara, hancur negara, binasa negara. Fabi hubbil autani, maka dengan sebab cinta akan kepada negara-negara itu, umiratil buldanu, maka membangunlah negara-negara tersebut. Ini asar perkataan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Cukup untuk kita menolak fahaman yang mengatakan nasionalisme, kebangsaan bukan daripada Islam. Cukup. Kenapa tajuk ni saya pilih? Pertamanya, kita baru lepas menyambut kemerdekaan. Kemudiannya masa bulan lepas, ketika mana kita ada lancarkan buku ni di Putrajaya, launching buku ni, jadi dalam forum kemerdekaan tersebut program orang lain, tapi dia mau jemput kita tukang baca doa lah. Kemudiannya moga kita penulis buku ni, jadi kita pun kena ada lah juga untuk autograf kau menatang apa orang nak minta itu ni. Jadi forum kemerdekaan tu ambo sebutlah nama, tak tahulah ada ke tak balik tabir tu kat sini, kalau ada sini kat minta maaf banyak dah. Katanya pakar sejarah, Datuk Paduka Profesor Doktor, panjanglah nama dia nya, Ramlah apa tahu nama. Penulis buku-buku sejarah anak-anak kita di sekolah-sekolah. Patut pun anak-anak kita bodoh tak kenal ulama pun dia tulis sejarah. Tak apa, ni medan kalau ambo ambil mikrofon masa majlis tu berkelahi balah gagal sah. Kenapa? Di dalam
forum tersebut, dia kata macam mana? Ulama yang memperjuangkan kemerdekaan ni ialah ulama kaum muda. Kaum muda. Kaum muda ni bukan sebab muka muda, kulit tegang, bukan. Kaum muda ni bahasa mudahnya Wahabi yang senang sebut gitu saja. Gitu. Bukan ulama kaum tua. Kaum tua tu bukan sebab khipu, bokok tiga, nak mati lela, bukan. Kaum tua tu makna digelarkan kerana tradisional pemikiran dia tu. Itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pendiri pondok-pondok di Nusantara, baik Malaysia, Fatani, Indonesia. Itu kaum tua dia panggil. Ulama kaum tua ni penjilat istana. Oh, panah dah saya. Menantang ni. Ni. Ulama kaum muda lah yang memperjuangkan kemerdekaan. Kenapa? Yang mencetuskan semangat perjuangan kemerdekaan daripada Mesir, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridha, Muhammad Abduh. Mari di mana? Bohong, tipu. Kenapa saya kata gitu? Beli buku ni. Tapi kalau beli buku ni habislah kuliah, tak payah dah. Cerita sikit-sikit. Pertama, Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani, duta kerajaan-kerajaan tanah Melayu di sebahagian pantai timur ni dengan Kesultanan Uthmaniyah. Itu. Jadi saat ketika mana kerajaan Uthmaniyah itu hampir-hampir jatuh, maka Syekh Ahmad ni sudah tahu bila khilafah Uthmaniyah hilang, bubar, maka tidak akan ada lagi kerajaan yang berasaskan kepada sistem khilafah, tidak ada lagi. Maka nanti akan timbul negara-negara yang berbentuk negara bangsa, nation state dia panggil, negara bangsa, berasaskan watan dia panggil, kebangsaan. Maka sebab tu di dalam buku sejarah kita tak cerita, kena cari sendiri. Habis ribu-ribu nak boleh cari fakta-fakta balik. Sak khabar lama dah, nak cari balik. Maka Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani, yang terkenal di tanah Melayu dengan panggilan Tuk Faridah, kerana kitab tauhid yang bernama Faridatul Faraid fi ilmil aqaid. Kalau di tanah Jawa lebih dikenali dengan Tuk Ngawamil, Tuan Ngawamil. Kenapa? Karena kitab karangan Tashil Nailul Amani, syarah bagi kitab Jurjani, itu mengambil sumpah dengan anak-anak muridnya di hadapan Kaabah, di depan Kaabah di Mekah. Itu guru Mekah kan. Antara tokoh besar yang ada ketika mana bersumpah di hadapan Kaabah itu ialah seorangnya di Indonesia, nama Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Jamaiyah Nahdlatul Ulama di Indonesia, dan seorang lagi Syekhul Islam, Tuan Guru Haji Abdullah bin Ibrahim, yang lebih dikenali dengan Syekh Abdullah Fahim, datuk kepada Perdana Menteri kita yang kelima, Tun Abdullah bin Tuan Guru Datuk Haji Ahmad Badawi bin Syekhul Islam Tuan Guru Haji Abdullah Fahim. Sumpah depan Kaabah. Apanya? Demi Allah kami semua bila pulang ke tanah air masing-masing akan memperjuangkan kemerdekaan negara masing-masing. Satu fakta sejarah. Bermakna bukan dicetus di Mesir. Rashid Ridha, Muhammad Abduh apa, tak ada kaitan ni. Syekh Ahmad Zain bin Mustafa Muhammad Al-Fatani sendiri yang mengambil bai'ah taat setia bersumpah di hadapan Kaabah, anak-anak murid bila balik ke tanah air masing-masing memperjuangkan kemerdekaan negara masing-masing. Satu. Yang kedua, kita dapat lihat ulama-ulama pondok kita yang digelar dengan kaum tua, itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bila pulang ke tanah air mendirikan institusi pendidikan tertua di Nusantara, iaitu panggil pondok. Apa je best kita kalau pondok kan? Pondok apa? Tempat orang tua peceng, tempat orang tua nak amal ibadah, tempat orang tua nak mati esok lusa, orang tua 3-4 golongan dah. Tempat budak jahat tu. Tak tahu nak hantar mana sekolah, hantar pondok. Padahal dulu dak gitu.
Maka kalau kita tengok tutup guru pondok, termasuk Syekh Abdullah Fahim sendiri, bila balik ke tanah Melayu, Melaya, mendirikan pondok dan diberi nama Madrasah Dairatul Ma'arif Wataniyah. Sekolah daerah, kawasan Al-Ma'arif, cendekiawan-cendekiawan, ahli-ahli bijaksana, Al-Wataniyah, kebangsaan. Tu. Jadi sekolah kebangsaan ni pondok dulu buat, bukan kerajaan buat. Nak itu ni sekolah menengah kebangsaan, sekolah rendah kebangsaan. Hak tu lepas merdeka baru wujud. Belum merdeka tu ulama pondok buat pondok kebangsaan dah. Tuan Guru Haji Sulong Fatani yang kuburnya tidak ada. Kenapa? Ditangkap oleh tentera Siam. Dibunuh dan dilempar ke laut. Tak ada kubur. Itu antara yang bersumpah di hadapan Kaabah. Maka bila pulang ke Fatani Darussalam, mendirikan Madrasah Al-Ma'arif Wataniyah. Sama, nak lebih kurang sama dengan pondok Syekh Abdullah Fahim. Dan banyak kalau kita tengok pondok-pondok Al-Wataniyah. Kalau tidak diletak Al-Wataniyah sekalipun, maka pondok kebanyakannya lebih dekat dengan nama tempat. Macam kita dulu duduk mengaji di pondok Pasir Tumbuh. Orang kenal pondok Pasir Tumbuh, kenal. Tapi nama pondok bukan nama pondok Pasir Tumbuh, Madrasah Ad-Diniyah Al-Bakriyah gitu. Tapi kalau kata pergi ngaji mana dulu? Di Madrasah Ad-Diniyah Al-Bakriyah. Mana? Tak kenal. Pondok Pasir Tumbuh. Pondok Pasir Tumbuh kenal dulu. Pondok Lubuk Tapah, Pondok Gelemah, Pondok apa lagi? Banyak dikenali dengan nama tempat, dekat dengan nama tempat. Sama di Indonesia gitu kan, Pondok Sidogiri, Pondok Lirboyo, Pondok Sarang, Pondok Tebu Ireng. Itu dekat dengan nama tempat. Kadangnya dilupa nama pondok itu apa. Kenapa? Ulama dulu sangat mendidik jiwa supaya cintakan tanah air yang dijejak. Itu satu. Dua fakta bahawasanya semangat kebangsaan yang mendorong kepada ulama-ulama mengkhabar semangat umat Islam ketika itu untuk memperjuangkan kemerdekaan bukan daripada kaum muda, tidak, daripada kaum tua sendiri, daripada ilmu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri. Yang ketiga, boleh kita dapati ada syair-syair yang ditinggal oleh ulama-ulama kaum tua, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kaum tua. Syair yang mendidik jiwa supaya semangat kebangsaan. Contoh seperti sahabat Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari sama-sama mendirikan Jamaiyah Nahdlatul Ulama di Indonesia, namanya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Mengarang syair namanya Yalal Watan. Yalal Watan, Yalal Watan, Yalal Watan, Hubbul watan minal iman wala takun minal hirman inhadu yahlal watan. Itu. Biasa dengar tak? Biasa dengar itu ni? Itu. Hubbul watan minal iman, cintakan negara itu bahagian daripada iman. Wala takun minal hirman, jangan takut untuk bangkit. Inhadu yahlal watan, bangkitlah wahai bangsaku. Tengok. Itu bukti. Sama juga dengan Syekh Abdullah Fahim, ada An-Nasyidul Watani, nasyid lagu Al-Watani, negaraku. Maknanya ulama dulu reka negaraku lebih dulu pada negaraku yang kita duk menyanyi lah ni. Negaraku dah tu ni. Belum wujud lagi negaraku tu, zaman belum merdeka, ulama kita telah mengubah lirik lagu An-Nasyidul Watani. Yatibun nasyidu bidzikril watan la yahyal malayu wa yastaqil watan. Yatibun nasyidu bidzikril watan li yahyal malayu wa yastaqil watan. Indahnya lagu nyanyian memperingati tanah air. Hidup Melayu, merdekalah tanah air. Tengok. Di mana kaum muda punya lagu, ada tak? Saya kalau hari tu boleh mic, saya nak tanya gitu ya. Mana lagu kaum muda? Kenapa Soekarno tu merojok kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari ketika mana
telah pun diisytihar kemerdekaan Indonesia 17 Ogos, maka Belanda kemudian datang menyerang lagi, maka diambil fatwa daripada Kiai Hashim Asy'ari, ulama kaum tua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah hukumnya Hadratus Syekh kita melawan penjajah tapi bukan karena Islam, kerana tanah air? Apa hukumnya? Maka ulama-ulama Nahdlatul Ulama bermuzakarah, berbahas masalah, hingga keluarlah resolusi fatwa, resolusi jihad fi sabilillah Nahdlatul Ulama 22 Oktober yang membakar semangat rakyat-rakyat di Surabaya untuk lawan habis-habisan Belanda yang nak kembali jajah di Indonesia. Siapa? Ulama kaum tua. Gitu juga kita di tanah Melayu ni. Setelah mana merdekanya Indonesia tu, awal merdeka, kita kena tahu perbezaan, kerana kita ni dijajah oleh British, Indonesia dijajah oleh Belanda. Corak penjajahan tu berbeza. Belanda menjajah negara Indonesia, maksudnya tak ada lagi negara Indonesia tu, tak ada lagi nama, tapi kita panggil Indonesia lah. Caranya nak membelandakan istana-istana, keraton-keraton dia panggil, sehingga ulama tu tak boleh masuk dah dalam istana. Maka sebab tu ulama tu bersama rakyat hingga wujudlah negara mereka sekarang berbentuk republik jumhuriyah. Tu beza tu. Beza cara jajah. Adapun British menjajah tanah Melayu dulu, dia tak ganggu urusan agama di dalam istana. British ni dia nak hasil bumi kita. Ya bawa India gapo mari duduk kerja, cari biji timah gapo masuk dalam ni. Bab agama tuanku sila. Artinya sultan-sultan Melayu kita dulu, raja-raja Melayu kita dulu ada dua penasihat. Kanannya tuan-tuan guru Syekhul Islam, mufti dia panggil. Kirinya residen British itu. Jadi mufti dulu tu tutup guru pondok. Bukan mufti-mufti sekarang ni PhD, datuk, doktor, bukan. Dulunya siapa dia? Tutup guru pondok. Tuan Guru Haji Ahmad Mahir, tutup guru pondok tu, yang mampu mengalahkan kaum muda tentang isu jilatan anjing di Masjid Muhammadi, Mufti Kelantan. Tuan Guru Haji Ahmad Mahir digelar dengan Mahir oleh Syekh Azhar kerana mahir dalam ilmu usulul fiqh dan usuluddin. Syekh Ahmad Mahir tu guru pondok. Syekhul Islam Kedah, Tuan Guru Haji Wan Sulaiman, itu sahabat Syekh Abdullah Fahim menuntut di Mekah. Syekh Abdullah Fahim sendiri Syekhul Islam pertama Pulau Pinang dan Kepala Batas Seberang Perai. Ini tok guru pondok. Boleh dikatakan dulunya semua tok guru pondok, mufti-mufti dulu. Mufti-mufti dulu orang yang lengkap ilmu di dada dan warak dengan amalannya. Itu hebat. Maka sebab tu semangat kebangsaan di tanah Melayu ni berbeza kebangsaan di Indonesia. Agak lambat. Kenapa? Ketika mana isytiharnya Indonesia itu merdeka, maka ada dah orang panggil usaha untuk bersama-sama. Jadi Indonesia Melayu Raya, satu gagasan Nusantara. Tapi tutup guru kita ni dia kata, kita tidak perlu pun sebenarnya. Kenapa? Karena kita masih lagi boleh duduk menasihati sultan, boleh lagi orang panggil duduk berdamping dengan ulil amri, raja. Inilah tuduhan tuan kaum tua ni menjilat istana ni. Ni tidak faham sejarah. Jadi memanglah Indonesia cara beza, Belanda menjajah, British tu cara beza. Maka sebab tu ulama-ulama kita dulu tidak guna cara kerah. Kenapa? Kerana demo British pun tak ganggu gugat agama di istana. Itu ganggu tu ganggu, tapi di istana masih lagi boleh berapak dengan ulil amri, masih lagi boleh berdamping dengan sultan, nasihat dan sebagainya, masih ada jalan. Bukan kata halau, jangan masuk ulama, kunci pintu istana, tidak. Maka kerana tu ulama kita ni masih lagi berdamping dengan sultan, masih lagi berdamping dengan raja. Kenapa? An-nasu ala dini mulukihim. Manusia tu di atas agama rajanya. Baik raja, baiklah rakyat. Jahat raja, jahat rakyat. Tapi jahat raja kerana jahatnya ulama hak dia nasihat. Itu kaitnya.
Syirarur ri'ayah li syirarir ra'ayah ra'iyah li syiraril muluk wa syiraril muluk li syiraril ulama atau kama qala. Nah, jahatnya rakyat kerana jahatnya raja, jahatnya raja kerana jahatnya ulama. Duduk situ pucuknya di ulama. Maka sebab tu ketika mana Malayan Union diperkenalkan, ketika tu barulah semangat kebangsaan tu masuk. Semangat kebangsaan tu masuk. Cuba tengok siapa yang suruh letak perkataan kebangsaan. Dulu pertubuhan Melayu bersatu, tak ada kebangsaan. Tak sebut nama parti dah. Nanti nak cerita sejarah ni, bukan kempen parti dah. Nah, siapa yang suruh letak pertubuhan kebangsaan? Za'bah, pendeta Za'bah. Dan pendeta Za'bah ni kalau kita tengok bergambar dengan ulama-ulama kaum tua. Antaranya gambar beliau dengan Tok Kenali, dengan Tok Seleha. Nah, artinya berapak dengan ulama-ulama kaum tua. Ini. Jadi, maka ketika tu orang-orang Melayu kita ni bangkit nak lawan. Nah, nak berperang balik dengan British. Dan memang kita ulama-ulama dulu berperang dengan penjajah. Bukan aman gitu, tidak. Berperang. Tok Janggut gapo semua. Datuk Bahamang, Mak Kilau, Tok Haji Abdul Rahman Limbong, itu pejuang-pejuang kemerdekaan yang berdarah-darah. Nah, namun setelah mana British tu boleh rosak atas belakang, tak ganggu agama, maka ulama kita pun bertenang. Nah, membina madrasah, mendidik bangsa. Kalau duk perang hari-hari, bila nak jaga bangsa? Macam Afghanistan kan? Afghanistan kan? Perang hak mau. Ni dulu siapa kelar ni susah, sekarang ni baru nak damai. Jadi bila perang hak mau, hak zaman muda-muda dulu duk perang, lah ni tua dah, baru mikir, puak kita ni tua belaka dah ni, nak mati dah ni, nak tinggal bangsa ni siapa, negara ni nak tinggal ke bangsa yang bagaimana, buta huruf, tak pandai baca Quran, tak kenal alih bata, mampu terik ni. Nah, dah nak mendidik bangsa mana, sekolah kena bom sama. Nah, buat sekolah bom. Sakit kepala kontraktor serabut perut, aku malah buat dah sekolah. Tengok. Ini. Maka membina, orang panggil bangsa, membina tamadun bangsa dengan apa? Thaqafah, dengan pengetahuan dan hadarah, kemajuan dari segi ekonomi. Ini tugas para alim ulama dulu. Maka sebab tu ulama dulu okey, boleh bertenang. Sehinggalah Malayan Union diperkenalkan, umat Melayu ketika tu nak lawan, nak perang dengan British. Maka Tunku Abdul Rahman rujuk kepada Syekhul Islam Tuan Guru Haji Abdullah Fahid. Tak rujuk kepada Syekh Tahir Jalaluddin kaum muda. Rujuk kepada Syekh Abdullah Fahid. Nah, rujuk, tanya Tok Guru, bagaimana ni Tok Guru? Nah, orang Melayu ni pakak nak perang dengan British, nak bertumpah darah. Maka kata Syekh Abdullah Fahim dengan ulama-ulama pada zaman tu, beliau ni ketua ketika tu, ulama kaum tua ni dia ketua. Sehingga dalam majalah kaum muda Al-Qalam, kalau biasa baca majalah Al-Qalam, kaum muda ni menggelarkan Syekh Abdullah Fahim ni sebagai bapa bid'ah dalalah, ketua ajaran sesat kepala batas. Itu siapa tahap tu? Biadab tak biadab lah tu ni Syekh Abdullah Fahim digelar seperti itu oleh kaum muda. Panjang tu cerita suku. Ini cerita kemerdekaan, jasanya dengan ulama tanah air kita. Jangan sampai kita tak tahu jasa. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak terima kasih kepada manusia, maka dia tidak syukur kepada Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur dengan nikmat Allah, maka azab Allah sangat pedih. Itu kaitannya. Maka sebagai tanda terima kasih dengan ulama, kita kena kenang jasa ulama, kena tahu jasa ulama. Jangan bila 31 Ogos kan, dua orang hak kita kenang. Mana? Sudirman, Tengku Dua Mei. Sudirman, Tengku Dua Mei. Tak ada orang lain lah. Padahal Sudirman tak boleh menyanyi tu. Tanggal 31 bulan 8 57. Kalau Tengku Dua Mei tak ada, merdeka ada. Tengku Dua Mei pun tak boleh tu, merdeka. Kalau tanpa irsyadul ulama, petunjuk daripada ulama bagaimana nak merdeka. Syekh Abdullah Fahim kata, Tunku kena cepat-cepat berangkat ke London, bermusyawarah
ber apa berurusan dengan bersuluh, dalam bahasa istilah kitab fiqhnya bersuluh. Bersuluh, berjanji, berdamai, macam mana cara nak dapat merdeka. Jangan sampai tanah Melayu ni tertumpah lagi darah. Kenapa? Karena Islam mementingkan keamanan dan kesejahteraan dahulu daripada keimanan dan keislaman. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wa bis salamati wal islam wa ridwani minar rahman wa jawazin minasy syaitan. Ya Allah, masukkan bulan yang baru, tahun yang baru dengan keamanan dan keimanan. Gitu. Bukan keimanan dan keamanan, keamanan dan keimanan. Kesejahteraan dan keislaman, bukan keislaman dan kesejahteraan. Kenapa keamanan, kesejahteraan dahulu, baru keimanan dan keislaman? Kerana tanpa keamanan dan kesejahteraan tidak mungkin kita boleh menjaga iman dan menegakkan Islam. Tak mungkin. Ni kalau duk perang ni boleh ni, semai duk kuliah relax, pani pula pergi bedah roti cana kedah pula relax. boleh tak boleh kalau perang ni. Hancur masjid kena bom, boleh nak ibadat ke ni? Tak boleh. Itu nikmat keamanan, kesejahteraan sangat besar. Sangat besar. Maslahah ammah. Maslahah umum. Maka jawab Tunku Abdul Rahman, bagaimana nak pergi tu? Jauh tu. Bukan Lundang. Kalau Lundang Kumang Keriang, Kota Baru, Kelantan, no. Ni London ni. Jauh. Syekh Abdullah Fahim dan ulama pada zaman itulah yang memberi petunjuk. Buatlah tabung kemerdekaan, derma kemerdekaan dalam setiap ceramah-ceramah kepada bangsa Melayu, umat Melayu. Itu. Buat tabung derma kemerdekaan. Siapa tahu tu? Tok guru aja. Bila dah cukup duit dah, nak pergi dah London, Tok guru cukup dah duit ni. Mau cerita reka-reka ni. Cukup dah duit ni, nak pergi ke London dah ni, nak booking flight. Tok guru kata nanti dulu cari wakil daripada China, daripada India, supaya pergi bersama-sama. Tidak mungkin British bagi mudah merdeka kalau kita bangsa Melayu tidak boleh bertolak ansur dengan bangsa yang dibawa datang oleh mereka. Itu. Sehingga Syekh Abdullah Fahim itu tunjuk cara. Itu ditulis dalam buku ni pun ada. Syekh Tok Guru Haji Ahmad Badawi, Syekh Abdullah Fahim ni catat isyarat Syekh Abdullah Fahim, jari telunjuk British, jari tengah bangsa Melayu, ini bangsa Cina, ini India dan suku-suku lainnya. Bagaimanakah kita nak mengalahkan yang ni? Cara dia tunjuk. Itu siapa tak tu? Kena sepakat, kesatuan, sepakat semua suku-suku ni. Untuk menuju kepada negara, membina satu negara, satu bangsa, satu bahasa. Ini ada dalam Kongres Pemuda Se-Melaya bersama dengan alim ulama. Itu ada gambarnya dalam handphone saya ni. Dicatat perhatian pemimpin-pemimpin Melayu. Ini ulama sebut. Cita-cita perjuangan Melayu ialah mencipta satu negara, satu bangsa, satu bahasa. Tapi tak jadi ke? Tak jadi ke tu? Tak tahu siapa nak cari sendiri anak tu ni. Cari di Indonesia, Thailand jadi. Orang Melayu duduk di Thailand tak boleh nama Muhammad, Abdullah, Zaid, Khalid. Mana boleh dalam IC tak boleh. Nama dia kena Sawadikap, Kerungkat Kak Nyai gitu. Nama Thailand tu. Itu betul. Orang Cina di Indonesia tak boleh nama Cheng Chong Leng Leng Lontong, tak boleh. Kena nama Bunga Mawar. Aduh, Wak Jung kau gapo ikut gibuh gi nama Indonesia. Kena cakap bahasa ini. Sekolah pun kebangsaan satu jenis je. Itu. Kita Malaysia ni pelik sikit, tak tahu cari sendiri siapa awak kena. Cari sendiri sejarahnya siapa awak kena. Baik. Jadinya begitu Tok Guru dia. Baru mudah dapat merdeka. Cari dapat. Dengan wakil-wakil istananya nak booking flight. Dah cukup dah Tok Guru, ada dah ni. Wakil suku, wakil bangsa lain. Istana-istana pun ada dah. Nak booking flight dah ni. Tok Guru kata jangan pergi dengan pesawat, jangan pergi dengan flight. Pergi dengan kapal layar. Tengok ni. Kenapa Tok Guru? Supaya masa pergi
sepanjang masa di dalam kapal tu boleh dibahas perlembagaan bagaimana yang kita nak pakai apabila kita merdeka. Tu. Perlembagaan yang bagaimana. Jadi bila pulang dah dapat merdeka, baru balik dengan flight. Baru pulang dengan pesawat, cepat-cepat sikit. Jangan lambat-lambat. Gi dengan kapal layar biar lambat supaya kita tu boleh bahas apa lagi. Suku ni nak apa-apa kita boleh bahas dalam tu. Gitu tu. Iya gitu. Maka naiklah kapal layar tu ni. Kapal layar sambil-sambil duk bahas perlembagaan macam mana. Maka perlembagaan yang direstui oleh Syekh Abdullah Fahim mesti 5 perkara tidak boleh diganggu gugat oleh 2/3 majoriti parlimen. Mana? Islam agama persekutuan. Hebat kita. Tak ada ni. Kalau Indonesia pun tak ada Islam agama Indonesia tak ada. Islam agama rasmi, Kristian agama rasmi, Katolik agama rasmi, Hindu agama rasmi, Buddha agama rasmi, Konghucu ke apa ni tu. Agama rasmi, 6 agama rasmi. Yang lain. Kita tak ada agama rasmi. Cuma wakil rakyat hak masuk parlimen tu hak bodoh dak. Islam agama rasmi. Garang aku siapa pergi undi wakil rakyat bodoh secara semua. Undi apa tak baca perlembagaan. Islam agama rasmi. Abah awak buat perlembagaan itu. Mana ada itu? Tak ada. Tanya lawyer-lawyer ke hakim-hakim, apa hak ditulis dalam perlembagaan? Islam agama bagi persekutuan. Agama-agama yang lain boleh diamal dengan aman dan damai. Jangan duk bedah sendiri. Agama-agama lain boleh amal dengan bebas. Kepala hontak engkau. Ini tak ada perkataan bebas tu. Aman dan damai. Dalam bracket tu tidak boleh mengganggu gugat Islam agama persekutuan. Apa tak tu? Itu pertama. Raja-raja Melayu tak boleh letak jawatan. Siapa tak tu? Sebab tu raja-raja kita ni kalau letak jawatan, kita rakyat boleh pergi sama raja di mahkamah dunia. Jangan main-main. Raja letak jawatan itu ni, kita pergi sama di mahkamah dunia. Raja pun naik balik, ambil pula jawatan jadi raja pula. Tak boleh. Siapa tak tu? Raja-raja Melayu. Ketuanan Melayu, hak keistimewaan Melayu, dan bahasa Melayu bahasa kebangsaan. Tu 5. Hebatnya tok guru kita, ulama kita. Bila dah dapat merdeka, tanya pula tok guru, bila nak isytiharnya? Kalaulah tok guru, kalau kaum muda berjasa dengan kemerdekaan, kenapa Tunku Abdul Rahman dengan pemimpin-pemimpin bangsa ketika itu tidak rajak kepada Syekh Tahir Jalaluddin itu? Syekh Tahir Jalaluddin itu tokoh kaum muda, alim ilmu falak, dan ada kitab karangan ilmu falak, tapi tidak dirajak. Dirajak kepada Syekh Abdullah Fahim. Yang mana Syekh Abdullah Fahim ini tidak ada karangan falak. Cuma yang adanya jadual sembahyang, takwim sembahyang. Itu peninggalan falak dengan alat gotu falak dia tu. Itu saja. Tak ada kitab pun mengarang tentang ilmu falak. Tapi dirajak oleh pemimpin-pemimpin bangsa ketika itu. Maka Syekh Abdullah Fahim kata, Amul khair atana, tahun yang baik akan datang kepada kita ini untuk diisytihar kemerdekaan negara untuk kaum bangsa kita Melayu tanah Melayani. Tarikh yang paling baik 31 Ogos 1957. Kalau tidak dapat isytihar pada tarikh tersebut, bangsa Melayu kena tunggu 5 tahun lagi, 31 Ogos 5 tahun lagi baru boleh isytihar kemerdekaan tanah Melayu. Siapa tak tu? Tu tengok. Sayangnya bila dah merdeka, hilang jasa ulama. Ini sedih kadang-kadang. Pakar sejarah, pupu tablik sejarah kira. Hak bawah saya. Sebab tu kalau ceramah apa mau tanya, kenal Syekh Abdullah Fahim? Kenal Syekh Yusuf Qaradawi? Syekh Yusuf Qaradawi kenal yo. Macam Syekh Yusuf Qaradawi itu orang Bangi. Padahal Syekh Yusuf Qaradawi orang Mesir. Tak salah nak kenal Syekh Yusuf Qaradawi, tak salah. Tapi hak dalam kita, orang panggil apa? Hak asli negara kita sendiri. Tokoh-tokoh budaya, warisan, tokoh-tokoh ulama, hak made in Malaysia tu sendiri. Kita kena lebih kenali daripada hak luar, hak import. Tapi begitulah orang Melayu ni, dia berahi hak import daripada hak dalam. Dia berahi hak import semua dah. Budaya ada sendiri, dia ambil hak import lah. Itu. Tengok. Sayangnya begitu kita jadi. Allah. Tengok, ada tak dalam radio, dalam sat khabar,
dalam TV cerita tentang Syekh Abdullah Fahim? Ada tak? Tak ada. Ada tak menyanyikan An-Nasyidul Watani yang saya menyanyi tadi? Bihubbuki ya malaya qalbi yahim kaifa wa majduki majdaka samim wa tarikhuhu syahidun min qadim faya habadha anti ni'mal watan. Bihubbuki ya malaya qalbi yahim, cinta kepada engkau wahai tanah Melaya daripada lubuk hati terdalam. Kaifa wa majduki majdaka samim, betapakah tidak engkau wahai Melaya, nah, keagungan engkau, keagungan sejati. Mana tengok ta'assubnya ni, asabiyahnya. Nah, wa tarikhuhu syahidun min qadi, dan sejarah engkau ialah saksi sepanjang zaman. Faya habadha anti ni'mal watan, alangkah beruntungnya engkaulah sebaik-baik tanah air. Ada tak dalam radio menyanyi lagu ni bila 31 Ogos? Ada? Tak ada. Tak ada. Jadi kita orang masjid nanti Ogos bulan depan kena buat. Kena buat. Dalam ni ada khutbah al-iqaz, khutbah penyedar, pembangkit semangat kemerdekaan. Ni sebab tu kena beli. Nak bukan senang nak dapat ni. Saya habiskan 7,000 nak dapat fakta-fakta sejarah. Siapa boleh tertulis begini. Nah, ini alhamdulillah daripada Nahdlatul Ulama Malaysia. Naam, yang mana dulunya Syekh Abdullah Fahim ada menamakan Nahdlatul Ulama Melaya. Naam, kepada perkumpulan ulama yang bermuzakarah di Pondok Dairatul Ma'arif Wataniyah menjawab 15 isu khilafiyah yang dilontarkan oleh kaum muda Wahabi, sehingga keluar risalah keputusan, risalah ketetapan Majlis Muzakarah Alim Ulama Semelaya di Kepala Batas 4 Januari 1953. Ini. Jadi Nahdlatul Ulama Melaya itu sebagai nama perkumpulan ulama kaum tua. Kenapa diletak nama Nahdlatul Ulama Melaya? Naam, kerana kagum dan terinspirasi daripada kejayaan sahabat seperguruannya Kiai Hashim Asy'ari di Indonesia, mendirikan Nahdlatul Ulama, berjaya menghalang kerajaan Wahabi Saudi meruntuhkan maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah, nah, dan berjaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini. Maka tak ada orang panggil apa? Wadah tu kita hidupkan kembali dalam bentuk NGO sekarang. Dan alhamdulillah bulan lepas kita telah launching dan berjaya menghasilkan satu karya namanya Syekh Abdullah Fahim, Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Perjuangan Kebangsaan. Ini hasil daripada saya, Dr. Aiman Al-Akiti dan pihak Akademik Jawi bersama-sama menulis, dan dengan kerjasama Akademik Jawi kita berhasil menerbitkan buku ni. Jadi dalamnya ada beberapa banyak kitab-kitab yang nadir, yang susah nak dapat. Antaranya ialah khutbah Syekh Abdullah Fahim, khutbah al-iqaz nama, penggerak, penyedar, pembangkit semangat. Cuba kita dengar apa kata Syekh Abdullah Fahim. Wa inna huquqa watanikum la tuhsar, sesungguhnya hak-hak tanah air kamu itu banyak tidak dapat dihitung. Wal qiyamu bitamhidi sya'niha fardun la yunkar, dan mendiri memajukan keadaan, membangunkan keadaan negara kamu, tanah air kamu, fardun la yunkar, satu kewajiban yang tidak boleh diingkar. Kenapa? Fa innaha al-ummus syafiqatus saqilul ahmal, kerana tanah air itu ummus syafiqah, ibu pertiwi, as-saqilul ahmal, yang berat tanggungan di atas bahu-bahu kita. Apa lagi kata dia? Walaqad taqaddamatil ajanibu fi qa'ri darikum marahila, sesungguhnya telah majulah oleh bangsa-bangsa asing di dalam negara kamu sendiri. Wa taqahqartum fiha ilal wara'i awaila, dan kamu sendiri telah tertinggal jauh di belakang di dalam negara kamu sendiri. Fama hadzal jumud wa ma hadzal miksalu, apakah sebab kemalasan kamu ini, kemunduran kamu ini? Jumud wal miksal, jumud mundur, miksal malas kamu ini. Apa penyebab yang menyebabkan kamu ini, bangsa Melayu, mundur, malas, tidak mahu bangkit bersama, maju? Kerana ada hak keistimewaan bangsa Melayu. Jadi kita pun jadi kanak-kanak istimewa. Kerana tu, kerana tu. Tengok. Itu banyaklah, itu sebahagian
Tapi ada terjemahan, jangan bimbang lama kata kuarak kau ustaz. Tak ada terjemahan, jangan bimbang. Itu nak mudah dah dia boleh baca tu, ada baris, ada terjemah. Allah. Nak ingat balik apa wasiat-wasiat ulama yang berjasa besar dalam memberi irsyad bagaimana nak memerdekakan negara kita dengan aman dan damai, dengan penuh keamanan dan kesejahteraan. Ini. Nah, jadi benarlah kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, la hurriyata illa bid-dini. Tidak ada agama itu melainkan tidak ada kemerdekaan, la hurriyata, tidak ada kemerdekaan itu illa bid-dini, melainkan dengan sebab agama. Kalau untuk nenek moyang kita mula orang yang tidak beragama, tak ada apa. Nak jual apa kemerdekaan? Asal perut bucik boleh makan 3 kali sehari, berok 2 kali sehari jadi. Maka kerana tok nenek kita dulu orang beragama, agamalah yang memerintah umatnya supaya merdeka daripada perhambaan hamba sesama hamba. Wala dina, dan tidak ada agama itu illa bil jamaati, melainkan dengan al jamaah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Semua mengaku agama belaka, tapi yang betul-betul agama di sisi Allah, Islam yang dikait, bukan Islam itlaq, Islam muqayyad bi ahli sunnati wal jamaah, yaitu Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ni Syekh Abdul Fahim ni dia ada wasiat tentang ahlus sunnah wal jamaah. Ada. Sampai tuanku-tuanku majlis raja-raja Melayu nak menetapkan apa ciri ahlus sunnah wal jamaah untuk bangsa Melayu di Malaysia. Cari tak jumpa wasiat ulama mana di tanah Melayu. Mereka Syekh Abdul Fahim. Mana dia kata? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Tuan-tuan sedia maklum beratus-ratus tahun bahawa orang bangsa Melayu semelaya ini, dari peringkat ke bawah hingga peringkat ke atas, awam-awam, qadi-qadi, ulama-ulama, menteri-menteri, hingga raja-raja, sekalian mereka itu bermazhab dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i ijma'an. Tiada seorang pun yang bermazhab lain daripada mazhab Syafi'i. Yahrumu kharqul ijma', haram mencarikan ijma'. Ambil mereka itu hukum-hukum fiqh Syafi'i daripada kitab Tuhfah dan kitab Nihayah hingga kitab Al-Um dan mukhtasaratnya, dan terjemahnya kepada bahasa Melayu seperti kitab Sabilal Muhtadin, Bughyatut Tullab dan Matla'il Badrain dan lain-lainnya. Usuluddin atas perjalanan Imam Abil Hasan Al-Asy'ari diambil daripada syuruh dan hawashi Ummil Barahin dan Jawharatut Tauhid dan sebagainya daripada kitab-kitab Melayu. Ilmu tasawuf atas perjalanan Imam Al-Ghazali diambil daripada Minhajul Abidin, Ihya'i Ulumiddin, dan terjemahannya kepada bahasa Melayu seperti kitab Siyarus Salikin. Tengok. Kemah dah wasiat tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Tak payah kita duk ubah. Tak payah kita nak kaya-kaya alim kita lebih pada ulama-ulama dulu. Kalau alim lebih daripada Syekh Abdul Fahim, reka syair saya nak dengar. Boleh tak? Reka syair Arab nak dengar, boleh tak? Alim ni, masya-Allah. Wala dina illa bil jamaati, agama tidak dikatakan agama melainkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wala jama'ata, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak benar-benar kuat kukuh illa birriyasati, melainkan dengan kekuasaan, dengan undang-undang. Wala riyasata, dan kekuasaan, undang-undang kekuasaan tidak dapat diraih illa bil ilmi, melainkan dengan ilmu. Wala ilma, dan ilmu tidak akan didapat illa bil ulama'i, melainkan dengan sebab ulama. Artinya la hurriyata illa bil ulama. Kemerdekaan tidak dapat dicapai melainkan dengan sebab ulama. Betul sungguh, Allah, betul sungguh. Kata-kata Sayyidina Ali itu tepat. Tepat. Kenapa? Karena kita merdeka, baik Malaysia atau Indonesia, saudara serumpun kita. Di Indonesia apa? Syekh Abdul Fahim ni lepas merdeka, satu lagi dia bagi tahu ke Tunku Abdul Rahman, beberapa tahun nanti tanah Melaya ni akan berubah nama. Berubah nama. Dan ketika itu berlakulah orang panggil berlaku orang panggil persengketaan lah, konfrontasi kau berapa dia panggil ni dengan saudara serumpun kita. Maka kita orang Melayu jangan terprovokasi,
bacalah syair, la yahyal malayu wal malaya wa yastaqil Indonesia wal malaya tau amani. Hidup Melayu dan tanah Melaya, merdekalah Indonesia dan tanah Melaya, dua adik-beradik kembar. Dan beliau wafat tak sempat Malaysia, tak sempat. September Malaysia tu tak sempat. Tapi setelah mana tertubuhnya Malaysia, betul apa yang Syekh Abdullah Fahim pernah isyarahkan apa yang akan berlaku. Tengok. Maka kerana itu para hadirin semua, mudah-mudahan kuliah subuh ni tak boleh panjang-panjang. Lapar perut lah keadaan ni. Mudah-mudahan kita lah yang bertanggungjawab untuk perbetul balik sejarah. Sejarah sekolah tu berat lah kalau lagu tu pakai sejarah buat sejarah di sekolah mampu kerah lah, memang berat sungguh. Selok kata ni. Tak tahulah hak sebenar lagu mana. Maka kita lah yang bertanggungjawab untuk bercakap dengan yang hak, cerita sejarah yang benar. Alhamdulillah, kalau tuan-tuan semua beli buku ni, insya-Allah orang panggil apa yang boleh dikatakan hak saya sebut tadi tu ada terkandung dalam ni, dan banyak lagi yang saya tak dapat nak sebut pada kuliah ni. Kalau tidak jadi panjang kuliah. Jadi panjang, lapar perut, jadi orang marah pula saya ni. Oleh kerana tu, tuan-tuan beli buku ni tak rugi. Tak rugi. Kalau boleh beli banyak. Dan kenapa beli banyak Ustaz? Wakaf kepada tuk-tuk guru pondok, pelajar-pelajar pondok. Biar mereka tu sedar yang sebenarnya memperjuangkan pembangunan negara, semangat kemerdekaan negara, kebangsaan negara. Itu tuk-tuk guru pondok dulu. Kenapa jadi lain sekarang ni? Pondok semakin nak mapuh. Dulu tuk guru wafat, pondok mapuh. Betul tak? Wafat tuk guru, mati tuk guru, meninggal tuk guru, pondok mapuh. Sekarang tuk guru tak mati lagi, pondok mapuh dah. Roh-roh berat jadi. Mana tahu jadi gitu. Pelik jadi. Jadi hemoh juga. Nampak lekeh. Tuk guru dulu memel pakai gini juga, pakai pelekak kok gini juga, serba besar gini juga, tapi dia punya pemikiran, dia punya perjuangan, dia punya perkataan, dia punya amalan, dia punya keikhlasan. Masya Allah. Jadi pondok-pondok kena bangkit balik. Kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, institusi yang tertua pendidikan tanah air kita, pondok. Bukan marah, bukan. Itu baru itu. Ke sekolah kebangsaan menengah kebangsaan. Pondok kebangsaan yang institusi pendidikan yang tertua, yang perlu bangkit kembali. Sebab tu kalau nak beli banyak. Ni. Kalau beli lain tempat 55 ya. Rugi. Kalau beli pakai ni, apa ngedah hak baik ni 50. 50 je sebenarnya harga 55 ya. Tapi oleh kerana pagi subuh ni takut demo tak bawa piti banyak, jadi 50 ya cukuplah. Untuk dakwah. Ni sebab bagi payah nak dapat. Jadi kalau beli hak ni, kalau beli banyak, jupuk tutup guru madrasah pondok mana, hadiah. Pelajar pondok hadiah. Baca. Biar dia ngaji pondok tu bukan lekeh. Tujuan ngaji pondok apa? Saya ngaji pondok ni gitu nak lepas fardu ain. Loh. Lekeh benar bunyi. Mana ngaji pondok tak tahu, marah tak terima. Apa tujuan belajar pondok? Saya belajar pondok supaya nanti saya berbakti kepada bangsa saya. Itu hak Quran aja. Walaula nafarat firqat mana ayat? Walaula nafara min minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin waliyunziru qaumahum atau kama qala Allah. Kata gitu tak ingat ayat. Cari sendiri ayat Quran. Itu ni. Walaula nafaratin min tak ingat dah. Hendak adalah di kalangan firqah tu satu kelompok yang tafaqquh fiddin, yang menuntuti faham, mendalami agama. Apa hikmahnya? Waliyunziru qaumahum. Itu qaumahum tu supaya kembali memberi peringatan, berbakti kepada kaum bangsanya. Itu kaumnya, bangsanya. Nasionalisme itu. Sebab itulah kata Ibn Khaldun, ad-da'watud diniyah la tatimmu illa bil asabiyyah wal wataniyah. Memperjuangkan agama tidak akan berjaya selama-lamanya melainkan didasari dengan semangat kebangsaan dan ketanah airan. Gitu.
Karena agama ibaratnya air, bangsa seperti cawan, piring ini seperti tanah air. Nah tu. Maka untuk menjaga agama dengan selamat, bangsa kena kukuh dan berada di tanah air milik bagi bangsa tersebut. Ini barulah agama turut mulia. Jangan Islam saja. Saya Islam saya, Melayu-Melayu ada gapo? Malaysia negara teruk. Siap mu kalau pemikiran lagu tu berat tu IC, tu Daesh lagu tu ni. Pemikiran tak betul dengan ahli sunnah wal jamaah. Nah, kita memperjuangkan Islam, menjaga bangsa, mendidik bangsa, membangun sakafah keilmuan bangsa, hadarah, kemajuan ekonomi bangsa, dan menjaga keamanan negara, keselamatan tanah air kita. Itu barulah orang panggil ini pejuang Islam. Ini pejuang Islam. Bukan Islam saja dah. Mesti agama, bangsa dan negara. 3 mesti. Tak boleh kita nak pisah-pisah, tak boleh. Itulah baru benar-benar mengikut cara Nabi SAW dalam memperjuangkan Islam, gitu. Jadi saya rasa cukup setakat tu pagi ni. Mudah-mudahan dapat orang panggil memberi peringatan lah, terutama kepada diri saya sendiri, bahawasanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah lah yang berjasa besar dalam kemerdekaan negara, dalam menyuntik semangat nasionalisme kebangsaan, bukan diambil daripada fahaman-fahaman luar daripada Islam, bukan ambil daripada Michael Aflaq, bukan. Nasionalisme di Timur Tengah memang Michael Aflaq. Kenapa? Karena nak menjatuhkan Utsmaniyah, disuntik semangat suku-sukuan. Arab, Utsmaniyah Ajam, mari Arab gulingkan Ajam, kita jadi khalifah. Itu Michael Aflaq. Sejarah nasionalisme di Timur Tengah itu beza dengan sejarah nasionalisme di Nusantara. Maka jangan disama-samakan taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmani wal makani wal ashkhas. Jadi wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'alukal jannata ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, buku tadi ni boleh didapati di luar tu, ada meja. Kemudiannya ada di belakang juga tabung untuk pondok kita, yang mana pondok kita ni masih lagi berhutang sebanyak RM700,000 untuk pembelian tanah wakaf yang diwakafkan di atas nama Pertubuhan Kebajikan Pondok Rumi Sufi Jawi. Jadi saya tu pihak pondok ni mesti membayar RM700,000 ni pada bulan Disember ni. Disember ni lah. Kalau kira-kiranya. Disember ni. Jadi tak tahu nak cari mana dah RM700,000 ni. Jadi tuan-tuan semua boleh orang panggil war-warkanlah kepada yang mana boleh bagi hutang, tak apa dah. Mana boleh bagi hutang kepada pihak pondok RM700,000, kemudiannya kita mampu bayar, dah tukar dah nama tanah ke apa semua, kita bayar tiap-tiap bulan kepada dia. Dia peganglah geran tanah, tak ada hal. Paling kurang begitu pun tak apa dah. Karena bulan 12 ni sepatutnya kena bayar dah. Habis dah RM1 juta sepatutnya. Jadi RM700,000 lagi tu kena bayar dah bulan 12 ni. Kalaupun dilanjutkan hingga ke Januari saja. Jadi saya tu duk gedebar raik juga, cuma harap-harap ada min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib, adalah rezeki hak tidak diseka-seka. Jadi doalah mudah-mudahan ada rezeki yang tidak diseka-seka untuk pihak kita pondok di Sungai Buloh tu bayar baki daripada harga tanah RM1 juta tu ada RM700,000 lagi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.